Amin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi semua anak-anak murid yang saya kasihi, okay, salam Ramadan untuk semua. Semoga puasa kita diterima insya-Allah dan teruskan bertahan sikit yang lagi nanti nak buka. Okay, jadi hari ni insya-Allah kita akan belajar satu topik yang orang kata biasa dalam bahasa Arab, yang biasa digunakan lah dalam bahasa Arab ni. Supaya topik ni biar kita jelas. Bila kita jelas dalam topik ni nanti insya-Allah kita tahu bahasa Arab ni sebenarnya dia nak bawa kita ke mana. Okay, so awak masih lagi tingkatan 1. Okay, maka awak kena ni lah. Okay, maka awak kena tahu beberapa asas dia dalam bahasa Arab. Baik, sebelum kita mulakan kelas, kita buka dengan Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan dahulu dengan tajuk tentang isim. Baik, kenapa Ustaz sebut isim, fi'il dan juga huruf? Tahu tak kenapa? Sesiapa nak masuk, nak tanya soalan semua boleh, tak ada masalah So maknanya kalau nak tanya soalan, awak just buka speaker lah, mikrofon je lah. Kita tanya dengan soalan. Tanya soalan yang betul-betul lah, bukan tanya soalan yang mengarut-ngarut Okey, jadi kenapa Ustaz buat isim dan juga fi'il dan juga huruf dalam tajuk ni? Kenapa? Sebab di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, kalau kita tengok kitab Arab sendiri, mereka pun mengatakan dalam kalam, dalam percakapan kita, dalam percakapan kita mesti ada 3 perkara ni. Mesti ada 3 benda ni lah. So dalam ni kita tengok qala wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kata muallif ni, kata penulis kitab ni, di dalam percakapan kita ada 3 benda yang kita kena tahu. Mesti ada 3 ni. Dia tak lari pada 3, dia tak ada 4, tak ada 5, dia 3 ni je. Yang pertama isim, kata nama. Yang kedua fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga huruf. Huruf ni orang kata macam bahasa Melayu apa huruf? Penyambung ayat macam tu lah, lebih kurang. Entahlah, yang pada ke, di ke, semua tu lah. Yang tu tak ingat apa dalam bahasa Melayu dia, istilah dia. Jadi sama, dalam bahasa kita pun sama. Dalam bahasa Melayu kita masih, dalam bahasa Melayu pun masih ada juga kata kerja, ada kata nama, apa tu, kata hubung kata hubung pun ada. So dia memang 3 benda ni yang asas yang kita tahu dalam bahasa Arab, yang kita kena kenal. Bila kita dah kenal, so bila kita nak belajar pun lagi sedap. Tutup lah WhatsApp keluar. Baik. Jadi sebab itulah kita belajar isim, fi'il dan juga huruf, kerana kita akan jumpa benda ni bila mana kita baca buku Arab ke, bila mana kita bercakap dalam bahasa Arab, kita akan gunakan 3 ni juga. Mesti akan pakai. So nak tak nak kita kena kenal. Jadi ni syllabus ni yang Ustaz dah bagi, yang ada dalam link dalam WhatsApp tu. Yang ni awak boleh download, atau awak boleh tengok untuk rujukan awak. Dan lepas ni syllabus ni Ustaz akan suruh awak salin Ustaz akan suruh awak salin. Ustaz, saya malas nak salin, saya nak print. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak print boleh, nak salin pun boleh. Baik, kita terus mulakan dengan kata nama, iaitu dalam bahasa Arab isim. Apa ciri-ciri isim? Ada ciri-ciri dia. Maknanya ciri-ciri isim ni kita kena tahu supaya kita tahu. Nanti kalau kita bagi satu perkataan yang kata nama, kita tahulah apa yang ada dalam kata nama tu. Kalau tak faham kita tengok. Dalam isim ada bilangan. Dalam isim juga ada jantina. Dah tahu benda ni, dah belajar lah. Dah belajar masa kat sekolah dulu. Contohnya perkataan Syamsun. Contohnya perkataan Syamsun, perkataan Mudirul Madrasah, dan juga perkataan Talibatani.
Bluetooth. Ya. Okey, sekali lagi. Ini adalah perkataan Syamsun, yang ni mudirul madrasah, dan ni adalah talibatani. Baik, ada 3 perkataan contoh dekat sini. Okey, yang tiga-tiga ni adalah kata nama. Macam mana nak tahu dia kata nama? Okey, cara paling senang lah. Cara paling senang nak tahu dia kata nama ke kata kerja ke, tengok makna je lah, senang. Okey. Syamsun maksud dia matahari. Kata nama lah. Mudirul madrasah maksud dia pengetua sekolah. Kata nama juga. Talibatan ni maksud dia 2 orang pelajar perempuan. Pun kata nama. Okey, kalau nak tahu tanda pun ada. Lepas ni kita tengok ada tanda dia. Kalau contohlah awak buat dalam peperiksaan, ada soalan suruh tulis, cari kata nama dia dalam ayat berikut. Okey, dalam bahasa Arab lah. So awak kena cari kata nama. Padahal awak tak tahu maksud. Kalimat dalam kepala awak sikit, kalimat bahasa Arab sikit. Macam mana? Ada tanda dia. Okey, tanda tu lepas ni kita belajar. So kita tengok dulu ciri-ciri dia. The Bluetooth device is Okey, connected. Syamsun maksud dia adalah matahari. Okey, Syamsun ini kita kena tahu dalam perkataan Syamsun ni saja kita boleh tahu berapa bilangan dia dan berapa dan apa jantina dia. Bahasa Melayu boleh tak? Boleh. Contohnya perkataan kita buat file barulah. Okey, contoh perkataan lelaki kan. Okey, dalam bahasa Melayu kita dapat tahu lelaki ni adalah nama untuk orang lelaki. Okey. Lepas tu kita bagi perempuan. Perempuan itu adalah jantina, ada perempuan lah. Okey, lepas tu contoh lain kita bagi meja. Dalam bahasa Melayu meja. Ustaz tanya apa jantina dia? Apa jantina meja? Siapa boleh jawab? Tak ada jawab. Okey, biasalah tu. Ustaz jawab balik. Apa jantina meja? Jawapan dia kalau bahasa Melayu tak ada. Mana tahu jantina meja? Meja ada jantina ke? Ada. Okey, kalau bahasa Melayu tak tahu meja, mana ada jantina kan dalam bahasa Melayu. Meja tu meja. Dia adalah benda. Okey, ataupun contoh lain kalau kita bagi kipas. Kipas ni dalam perkataan kipas bahasa Melayu, apa jantina kipas? Boleh nampak ke jantina tu? Tak boleh lah ustaz. Mana tahu kipas tu kipas. Bilangan dia tahu ke? Tak tahu. Tak nampak apa-apa. Okey, itu bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Adapun bahasa Arab, satu perkataan tu saja awak dah boleh tahu dia punya jantina dan dia punya bilangan dan juga jantina. Okey, contoh. Kita ambil contoh tadi lah. Perkataan lelaki kat sini. Ya, suara dia tak. Hello. Dia dengar. Okey, contoh perkataan lelaki dalam bahasa Arab apa dia? Lelaki. Okey, lelaki dalam bahasa Arab adalah rajulun. Okey, rajulun. Rajulun itu maksud dia lelaki. Okey. Jadi perkataan rajulun kat sini, awak tengok betul. Rajulun ni, rajulun. Okey, dalam bahasa Melayu, perkataan dia lelaki, awak hanya tahu dia punya jantina lelaki. Okey, dalam bahasa Arab, perkataan rajulun, awak apa jantina rajulun? Lelaki. Betul tu? Lelaki-lelaki tu. Okey, apa bilangan rajulun ni? Bilangan dia 1. Macam mana tahu? Okey, perempuan dalam bahasa Arab adalah imra'atun. Imra'atun maksud dia perempuan. So jantina dia apa? Perempuan. Bilangan dia seorang. Okey. Meja dalam bahasa Arab. Ingat lagi? Maktabun adalah meja. So meja kat sini, kalau dekat dalam bahasa Melayu meja, awak tak tahu dia punya jantina dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maktabun, awak boleh tahu jantina dia. Macam mana nak tahu jantina dia? Tengok hujung dia. Okay, hujung dia, perkataan hujung dia adalah ba.
Jadi dia lelaki. Kenapa lelaki? Sebab dia tidak ada tanda perempuan. Apa tanda perempuan dekat dalam kalimah ataupun kata nama? Dalam kata nama, apa tanda dia perempuan? Tu. Nama dia Tamarbutoh. Yang ni. Yang ni tanda perempuan. So kalau awak nampak Tamarbutoh kat hujung perkataan tu, maksud dia perkataan tu perempuan lah tu. Special case dalam bahasa Arab sahaja. Okey. So maktabun adalah meja. Meja ni dalam bahasa Arab jantina dia lelaki. Okey. Dan yang terakhir kipas. Kipas dalam bahasa Arab adalah mirwahatun. Okey, mirwahatun adalah kipas. Jadi kipas kat sini kalau kita tengok lelaki ke perempuan? Perempuan. Tengoklah hujung dia. Ada ta marbutoh ni. Ni ta marbutoh nama dia. Ta bulat. Okey, bila ada ta bulat tu tanda dia kalimat ni adalah perempuan. So mirwahatun dalam bahasa Arab jantina dia apa? Jantina dia perempuan. Bilangan dia berapa? Bilangan dia 1. Okey. So inilah beza antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Bahasa Melayu kalau kita tulis lelaki, perempuan, meja, kipas, kita nak tahu jantina setiap perkataan ni tak semua tahulah. Contoh meja mana ada jantina, kipas mana ada jantina. Okay, dalam bahasa Arab, contoh meja dalam bahasa Arab maktabun, kita tahu jantina ada lelaki. Mirwahatun, kita tahu jantina ada perempuan. Bahasa Melayu tak ada, bahasa Arab ada. Okey, boleh faham setakat ni? Orang ada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengar tak ni? Kan saya cakap sorang-sorang ni. Dengar. Okay. So faham tak? Boleh faham Okay, kalau faham, alhamdulillah, teruskan. Kalau tak faham tanya. Jangan malu. Awak sekarang ni dekat dalam alam maya. So bila awak duduk alam maya, awak tak nampak ustaz dekat depan mata awak. Awak dapat ustaz dekat dalam laptop ataupun dalam handphone. So jangan malu. Tanya je soalan apa-apa kalau tak faham. Okey, terus pada pelajaran. So isim kat sini contohnya perkataan Syamsun. Apa jantina dia? Laki perempuan? Okay, jawapan dia apa? Jawapan dia adalah perempuan. Ustaz, saya tadi belajar kalau ada ta marbutoh lelaki. Kenapa ni perempuan? Ni special case. Special case. Okay, perkataan Syamsun special case. Apa pula special case? Contoh lain lah. Perkataan yang Ustaz pernah bagi, perkataan Umun lah. Umun maksud dia ibu. Okey, Ustaz, ibu ni jantina dia apa Ustaz? Kalau awak tanya Ustaz, awak pun tahu jawapan lah. Ibu takkanlah jantina lelaki kan? Ibu mesti perempuan, ibu lelaki. Okey, tapi kalau tengok dalam kalimat bahasa Arab, umun mana ada ta? Mana ada ta marbutoh kat ujung? Dia tulis macam ni je, umun. Jadi dia lelaki ke perempuan? Dia perempuan. Dia perempuan. Makna dia perempuan. Lelaki untuk Syamsun pun sama. Dia special case. Walaupun tidak ada ta marbutoh, dia tetap nama dia perempuan. So bilangan dia 1 orang perempuan. Okey. Mudirul madrasah. Cepat, siapa nak jawab? Lelaki ke perempuan? Tak jawapan. Okey. Jawapannya lelaki. Berapa orang? Seorang. 1L. Okey. Kenapa lelaki? Tengok perkataan yang awal. Kalau ada 2 perkataan macam ni, kata yang digabungkan, kita kena tengok perkataan awal. Mudiru ni. Yang mudiru. So mudiru ni tidak ada ta bulat. Bila tidak ada ta bulat, makna dia lelaki. Lepas tu cara nak tahu dia 1 ke 2 ke 3, kita dah belajar. Kalau untuk kata nama seorang lelaki tak payah tambah apa-apa. Kalau 2 tambah alif nun. Kalau 3 tambah waw nun ataupun jamak taksir. Kalau 1 orang perempuan tambah ta
marbutah. Kalau 2 orang perempuan tambah ta alif nun. Ni tak buka Kalau 3 orang perempuan tambah alif ta atau jamak taksir. Dah belajar dah kan? Dah belajar dah kat sekolah. Okey, dan perkataan terakhir, talibatani. Talibatani laki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Kenapa lelaki? Ada taman buta. Sebab ada taman buta. Tak ada. Sebab tak ada taman buta. Okey, bagus. Tapi siapa tidak? Alif Bagus Alif, tahniah. Jawab soalan. Tapi Alif, kita tengok ni Alif. Ni, tengok ni. Ta alif nun dengan alif nun. Apa beza dia? Dua-dua sama. Dua-dua maksud dia dua. 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 Alif nun ni untuk dua, tanda dua. Ta alif nun ni pun sama, tanda dia dua. Tapi apa beza alif nun dengan ta alif nun? Alif nun untuk lelaki, ta alif nun untuk perempuan. Maknanya alif nun 2 orang lelaki, ta alif nun 2 orang perempuan. Maknanya talibata ni ta alif nun hujung dia. Maknanya 2 orang Lelaki. 2 orang. Ini 2 orang perempuan. Ingat tak, alif nun 2 orang perempuan. Alif nun 2 orang lelaki. Okey. So ini tulis apa? 2 B. Nanti dalam buku tulis macam ni Tulis macam ni. Isi kosong ni. Okey, seterusnya. Tanda-tanda isim. Okey, tanda-tanda isim dia boleh ada tanwin, dia boleh ada alif lam dan dia juga boleh duduk lepas huruf jar. Yang ni Ustaz tak nak panjangkan cerita sebab kita tak nak fokus pada ni dulu. Nanti insya-Allah kita fokus pada ni. Okey, tak apa, nanti dulu. So, tahu dulu tanda isim, apa tanda dia? Boleh ada tanwin, boleh ada alif lam, boleh duduk lepas huruf jar. Rasa macam nak tunjuk juga. Tunjuklah sekali. Quran. Okey. Tunjuk kejap. Contoh kejap je. Okey, tanda mudah nak mencari isim dalam Quran. Kita buka surah apa? Surah apa nak bagi Mana surah Kahfi? Surah Kahfi mana surah Kahfi? Oh, surah Kahfi. Dia nyorok. Ni. Itu pun lagi contoh tu. Tak ingat. Sekejap, sabar. Kita bagi contoh hujung. Okey, ni contoh yang sama dengan dahulu. Okey, nampak Surah Al-Kahfi Okey, Ustaz highlight besarkan sikit. Okey. Baik. Tadi Ustaz dah beritahu tanda isim, tanda kata nama dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama, dia apa tadi? Dia ada alif lam. Tanda yang kedua, dia boleh ada tanwin. Tanda yang ketiga, dia duduk lepas huruf jar. Okey, 3 tanda ni ingat Apa tadi? Ada alif lam, ada tanwin dan duduk lepas huruf jar. Okey. Sekarang ni siapa nak bagi contoh isim yang ada dalam ayat ni? Siapa jumpa memang dia hebat lah. Okey. Dalam ayat ni mana isim? Ingat dia boleh ada alif lam, dia boleh ada tanwin dan dia duduk lepas huruf jar. Cepat, siapa nak beritahu mana isim dalam ayat ni? Ayat Quran ni. Ni ayat Quran ni. Ada? Okey, ada tak? Tak tahu. Okey, satu contoh isim dalam ni adalah ni. Al-ardi. Al-ardi. Al-ardi ni adalah isim. Kenapa dia kata nama ataupun kenapa dia isim? Sebab dia ada alif, alif.
Dan dia ada lam. Ni lam. Ni alif. Ni lam. Ni alif. So ini al-ardi adalah isim. Faham? Harap faham lah. Okay, lagi mana dia? Mana contoh lain isim dalam ayat pendek ni? Al-ardi. Okay, kita dah tahu dia ada 3. Sekali lagi Ustaz sebut. Tanda isim ada 3. Dia ada boleh ada alif lam, dia boleh ada tanwin, dan dia boleh duduk lepas huruf jar. Mana isim? Okay, tak ada jawapan. So, Ustaz bagi jawapan. Contoh ni. Okay, syai'in ini adalah isim. Kenapa dia isim? Sebab ada tanwin. Tanwin apa tanwin? Ni tanda 2 ni. Baris 2 bawah, ataupun baris 2 atas, ataupun baris 2 depan. Itu tanwin nama dia. Ni tanwin dia ni. Baris-baris ni, calit-calit ni. So, syai'in ni adalah isim. Okay, lagi last. Satu lagi isim. Mana dia? Dalam ayat datang ni. Okay, ada jawapan? Ada jawapan? Okay, terus. Isim yang ada lagi satu lagi yang ada dalam ayat ni adalah sababa. Ni sababan. Kenapa sababan ni adalah isim? Kerana ada tanwin atas. Okay, tanwin atas ni tanda dia isim. So, isim yang awak jumpa yang jelas yang ada dalam ni adalah al-ardi sebab ada alif lam. Yang kedua syai'in sebab ada tanwin. Dan yang ketiga sababan sebab ada tanwin atas. Tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan sama-sama lah. Okay, so ada 3 isim yang awak jumpa dalam ini. Kalau lepas huruf jar tu tak payah kot sebab awak belum belajar huruf jar. Belum hafal lagi. Apa nanti kita hafal. Baik, ini contoh isim. Okay, dah. Masuk pada fi'il. Okey, fi'il pun sama. Kita boleh keluarkan ciri-ciri dia. Okay, fi'il ni dalam bahasa Melayu adalah kata kerja. Okey, kata kerja. Jadi apa ciri-ciri kata kerja? Okay, satu, dia boleh ada bilangan sama macam isim. Yang kedua, dia boleh ada jantina sama macam isim. Ni tambahan. Ketiga, dia boleh ada waktu. Boleh letak lepas boleh, sedang boleh, akan datang pun boleh. Dan yang terakhir, dia boleh ada kata ganti diri. Kata ganti diri ni macam contohnya Ahmad. Ahmad ni nama orang. So kata ganti diri bagi Ahmad adalah dia. Faham tak? Okey, contoh perkataan Ahmad. Ahmad adalah nama orang. Okey, jadi kata ganti diri bagi Ahmad. Kata ganti diri bagi Ahmad. Kata ganti diri bagi Ahmad adalah dia. Okey. Contoh lain. Tak contoh lain. Sama ni. Okey, itu kata ganti diri. Kau cakap tau. Seterusnya. Okey. Jadi contoh untuk perkataan fi'il. Okey, ada 3. Nasara, yaktubu dan juga iftaha. Okay, nasara ni kita tengok maksud dulu. Nasara maksud dia tolong. Yaktubu maksud dia tulis. Iftaha maksud dia buka. Okey. Kemudian lepas dah tahu maksud, kita boleh tentukan dia punya bilangan dia, wajantina dia, waktu dia dan kata ganti diri. Pula dah macam mana nak tahu ni. Okey, tengok nasara. Nasara ni fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi tengok. Ni fi'il mudhari'. Fi'il madhi fa'ala. Yang pertama, fa'ala, fa'alu. Lagu dia ingat tak?
Wa fa'ala huma fa'ala hum fa'alu hiya fa'alat huma fa'alata hunna fa'alna anta fa'alta antuma fa'altuma. Apa tu? Antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna ana fa'altu nahnu fa'alna. Okey. Kalau dah hafal tu awak ingat. Ingat. Untuk perkataan yang pertama ni huwa fa'ala, dia ada 3 huruf saja. Okey, 3 huruf fa'ala. So, dalam ni Nasara-nya ada berapa huruf? Nasara-nya ada berapa huruf? Ada 3. Na, so, ro. Nun, sod dan ro. So, fi'il apa ni? Fi'il madhi. Senang je. So, dia adalah fi'il madhi. Ini fa'ala dengan nasara sama. Sama ke? Sama bentuk. Sama bentuk. Maksud tak sama. Sama bentuk maksudnya fa'ala 3 huruf, nasara pun 3 huruf. So bila dia 3 huruf sama, so dia ambil lah sifat huwa. Maknanya kalau nasara, okey, kalau lah fa'ala ni huwa, nasara ni pun huwa. Huwa ni maksud dia seorang lelaki. So nasara ni pun maksud dia seorang lelaki. Okey. So dah dapat jawapan. Nasara ni berapa orang? Seorang. Lelaki perempuan nasara? Laki. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Ingatkan dah lupa dah. Ingat lagi ya. Okey. So nasara ni satu orang lelaki. Ada lagi? Belum habis lagi. Bilangan dah sudah. 1. L ni pula jantina. Okey, waktu ada. Waktu dengan kata ganti diri. Okey, waktu untuk nasara bila ni? Waktu untuk nasara. Macam mana nak tahu waktu dia? Tengoklah ni. Nasara ni fi'il. Ni fi'il madhi. Fa'ala dengan nasara sama bentuk. So maknanya nasara dan juga fa'ala duduk bawah fi'il madhi. Fi'il madhi maksud dia fi'il yang dah lepas. Telah. So maknanya nak tulis apa ni? Tulis telah. 1L telah. Okey. Kemudian yang ketiga. Tadi dah habis dah. So bilangan dah sudah, jantina dah sudah, waktu dah sudah. Bilangan 1 jantina lelaki, waktu dia telah. Okey, waktu dah lepas lah telah. Yang last ada kata ganti diri. Okey. Jadi apa kata ganti diri bagi nasara? Ni kata ganti diri. Belah kanan ni semua kata ganti diri yang berwarna ni. So apa kata ganti diri bagi nasara? Jawapan dia huwa. Huwa ni dalam bahasa Melayu Ya. Okey, satu orang lelaki, satu bilangan lelaki jantina telah ni masa dia ni adalah kata ganti diri. Okey, maksud nasara tadi apa? Telah. Nasara tu kan telah. Maksud dia nasara tu telah, betul tu. Nasara tu telah. Itu waktu. Maksud dia tolong. Okey. So kalau awak baca balik, satu lelaki telah ditolong. Apa ni? Macam pening ni. Okey. Tukar sikit ayat tu. Apa ni? Maksudnya ayat ni awak jadikan ayat macam Melayu sikit lah. Ni macam keling sikit ayat ni. Kenapa keling yang disalahkan? Nasi Cina tak disalahkan. Astaghfirullahaladzim. Okey, terus. Satu lelaki telah ditolong. Tukar. Dia satu orang lelaki telah tolong. Ni cantik sikit ayat dia. Dia satu orang lelaki telah tolong. Okey, jadi satu perkataan saja nasara dia boleh bawa maksud yang banyak. Apa maksud dia? Dia seorang lelaki telah tolong. Ni bahasa Arab Bahasa Arab. Memang bahasa Arab ni
Kalau kita tengoklah antara bahasa yang terpayah di dunia adalah bahasa Arab. Tapi kita ingat siapa yang belajar bahasa Arab, nanti otak dia akan otak dia akan tajam. Minda dia akan tajam. Itu kelebihan yang siapa yang belajar bahasa Arab. Kenapa minda dia tajam? Sebab bahasa Arab bahasa yang agak susah. Banyak kaedah. Bahasa Arab je ke? Banyak lagi bahasa lain. Bahasa Perancis, bahasa Rusia dan sebagainya lah. Lagi-lagi bahasa Cina, bahasa Korea. Korea senang, susah. Okay. Lagi pelik-pelik tulisan dia. Okay. Jadi bahasa Arab, perkataan Nasara saja dah bagi maksud dia seorang lelaki telah tolong. Okay, yaktubu. Okay, teruslah. Kita lanjutkan terus. Laju sikit. Yaktubu ni fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' yaktubu. Sama tak dengan yaf'alu? Sama juga. Sama. Yaf'ala ni tak sama, yaf'aluna tak sama, taf'alu tak sama. So yang sama dengan yaf'alu. Ada ya, fa'ala ni boleh berubah. Okey. Okey. Mula-mula ada ya. Ni pun ya. Ni kaf tak sama Ustaz. Okey, kaf tak sama dengan fa. Pula ada orang buat soalan macam tu. Okey, dia tak sama, tapi macam Ustaz kata tadi, bentuk dia sama. Perkataan fa ain lam ni boleh diubah. Sama dengan fi'il madhi tadi. Fa ain lam awak ubah dengan nun, sad dan ra. Okey, masuk fi'il mudhari'. Fa ain lam awak ubah dengan ka ta ba. Ya ni tambahan lah. So tambah ya. Okay. So yaf'alu kataba jadi yaktubu. Okay, yaktubu maksud dia tulis. Berapa orang ni? Satu orang. Laki perempuan. Huwa lelaki. Kata ganti diri dia. Sama macam Muar ni kata ganti diri. So dia satu orang lelaki tulis. Apa yang belum lagi? Waktu dia belum. Okey, fi'il mudhari' waktu dia bila? Fi'il mudhari' waktu dia bila? Okey, fi'il mudhari' kalau fi'il madhi tadi waktu dia adalah telah. Telah dah lepas benda yang dah berlaku. Kalau fi'il mudhari' waktu dia adalah sedang. So dia satu orang lelaki sedang tulis. So ini perkataan yaktubu. Dan yang terakhir iftaha. Iftaha ni buat depan lah. Iftaha ni adalah fi'il amar. Maksud dia bukalah. Satu orang lelaki. Awak orang lelaki bukalah. Okay. So beza tiga-tiga ni. Nasara maksud Nasara Tolong. Tolong. Yaktubu tulis. Fataha buka. Kemudian domain dia ataupun kata ganti diri dia. Kalau Nasara dia seorang lelaki. Kalau yaktubu dia seorang lelaki. Kalau iftaha awak dua orang lelaki. Kemudian masa pula Nasara fi'il madhi. So kena tambah telah. Telah. Yaktubu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maksud dia sedang. So tambah sedang. Sedang. Iftaha ni duduk dalam fi'il amar. Bila fi'il amar tambah apa? Ma, tambah apa ma? Ada amar dalam ni? Hilang dah. Tu dia. Okey, bila fi'il amar tambah lah. Tambah lah. Ni LH ni tambah lah. Maknanya dia suruhan lah.
So awak dua orang lelaki bukalah. Bukalah. Okey, boleh? Okey, dah. Untuk fi'il dah habis. Lepas tu tanda-tanda fi'il ni tak payah. Okey. Terus pada yang terakhir, huruf dia. Okey. Untuk huruf, okey, yang min ila an ala fi rubba bi kali ni Ustaz dah minta abang-abang dengan kakak-kakak awak belajar hafal. So dia orang buat lagu sendirilah, dia orang lagu dia orang. Ada lagu dia, lagu yang agak popular. Okey, lagu dia macam mana? Min ila an ala fi rubba bi kali. Okey, betul, baguslah. Dia orang dah hafal tu memang terbaik. Kan, abang kakak awak yang dah hafal tu bagus. Tapi yang masalahnya bila mana mereka dah hafal min ila an ala fi rubba bi kali, min ila an ala fi rubba bi kali. Bila tanya maksud tak tahu. Aduh, ketuk dahi lah tu. Masalah yang ketuk dahi. Okey. Maksud dia kena hafal juga sebab dia akan dipakai di dalam peperiksaan. Kalau awak tak tahu maksud, habis. Okey. So min daripada ila ke an dari ataupun daripada sama juga. Ala maksud dia atas, fi maksud dia pada, rubah banyak dan juga sedikit, bi maksud dia dengan, kah maksud dia seperti, li maksud dia untuk ataupun kerana. Ini kena hafal. Mesti hafal. Tak apa, nanti Ustaz buat ujian ni. Ustaz akan buat ujian huruf dalam kuis ni. So awak kena jawab. Okey. Ini sikit baru adik-adik dengan bau sikit ni, min ila an ala fi rubba bi kali ni bau sikit. Kalau sikit ni pun malah nak hafal. Agak-agak nak hafal tak yang banyak ni. Min ila an ala fi rubba bi kali, betul dia ila lakin inna an bala bal qad saufa hatta lam la laula lamma la alama la talaita in summa awa. Ni semua nak kena hafal. Ya ke? Tak perlu pun. Tak perlu hafal semua pun. Okey. Tapi yang basicnya awak hafal huruf jar. Huruf jar apa? Huruf jar min ila an ala fi rubba bi kali. Itu dia huruf jar. Okey. Nanti hafal Sekarang kita masuk tajuk yang paling, yang kata fokus, tajuk yang difokuskan lah, yang ditekankan. Ayat. Ini dia ayat. Baik, ayat dalam bahasa Arab al-jumlah. Al-jumlah. Jumlah dalam bahasa Melayu hasil lah, hasil jumlah, hasil tambahan. Tadi awak belajar dengan Cikgu Safinas so kalau Cikgu Safinas ajar kata jumlah dalam matematik, maksud dia jumlah Contohnya 3 tambah 2, jumlah dia berapa? Jumlah dia 5. Okey, jumlah ni macam sama dengan. Tapi dalam bahasa Arab, kalau awak tanya orang Arab jumlah, dia akan nampak jumlah kat situ maksud dia bukan hasil. Jumlah bagi orang Arab adalah ayat. Ayat. Okey, jumlah. Ingat tu, jumlah adalah ayat. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa matematik lain. Jumlah tu hasil. Okay. Jadi jumlah ni ataupun ayat dia terbahagi pada 2. So ayat ni ada 2 jenis. Dia ada jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Ingat ayat ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Okay, senang je. Jumlah ismiyah. Awak nampak ismiyah ni, awak nampak isim. Isim tadi apa isim? Kata nama. So jumlah ismiyah adalah, maksud dia apa? Jumlah ismiyah ayat, kata nama. Okey. Dan kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ni maksud dia ayat. Fi'liyah ni fi'il. Fi'il tadi apa fi'il? Maksud dia apa? Maksud dia kata kerja. Kata kerja. Kata nama isim. Jadi kalau fi'il ini kata kerja, so jumlah fi'liyah maksud dia ayat, kata kerja. So ayat ada 2. Dalam bahasa Melayu ayat ada 2. Apa dia? Ayat kata nama dan juga ayat kata kerja. Ingat ada 2 ayat Ayat kata nama dan juga ayat kata kerja.
Okey, sekarang ni apa beza dua benda ni? Ayat kata nama dan juga ayat kata kerja. Apa beza dia agak-agak? Tak payah agak-agak lah baca bahasa Melayu ni. Apa agak-agak dia beza? Bukan agak-agak, baca dulu. Okey, apa beza dia? Okey, tahu tak beza dia? Tak tahu. Okey, beza dia adalah ayat kata nama, jumlah ismiah. Ayat kata nama lah dalam bahasa Melayu dia, yang dimulakan dengan kata nama. Okey, ayat yang dimulakan dengan kata nama. Okey, jumlah fi'liyah ataupun dalam bahasa Melayu dia ayat kata kerja yang dimulakan dengan kata kerja. Okey, contoh. Ini contoh dalam bahasa Melayu walaupun tak kena. Contohnya ayat apa? Kita bagi Aisyah lah. Nasi. Aisyah makan nasi. Okey, ni ayat ni ayat kata nama ke ayat kata kerja? Siapa jawab? Aisyah makan nasi. Ayat kata nama ke ayat kata kerja? Bahasa Melayu. Kata Kerja. Ayat kata nama ke ayat kata kerja? Cuba tengok maksud ayat kata nama dan ayat kata kerja. Okey, tengok ayat kata nama yang dimulakan dengan kata nama. Okey. Ayat kata kerja yang dimulakan dengan kata kerja. Sekarang ni ayat Aisyah Aisyah makan nasi. Aisyah ni kata nama ke kata kerja? kata nama. So, kalau ni kata kerja kata nama. Kata nama. Saya dengar ada orang kata kerja, ada orang kata nama. Mana satu ni? Kata kerja. Aisyah. Kata nama. Bahasa Melayu, adik oi, bahasa Melayu. Aisyah kata nama ke kata kerja? Kata nama. Ya, kata nama. Bahasa Melayu ni kata nama. Okey. So, perkataan pertama di dalam ayat Aisyah makan nasi ni. Ini perkataan pertama ni, Aisyah ni. Aisyah ni adalah kata nama. Kata nama. So, bila Aisyah kata nama duduk dekat awal yang dimulakan dengan kata nama. So, nama dia apa? Jumlah Aisyah. nama dia Aisyah lah. So, bila Aisyah duduk paling awal dan Aisyah tu kata nama, maka ayat ini ayat apa? Kata nama. Ya, ayat kata nama. Kan senang? Okey, contoh lain lah. Meja atas kerusi. Meja atas kerusi. Macam pelik Meja atas lantai. Okey, meja atas lantai. Meja atas lantai. Ayat ni ayat apa? Kata kerja. Ayat kata kerja ke ayat kata nama? Kata kerja. Parah. Kata kerja. Ayat kata kerja ke ayat kata nama? Kata kerja. Kenapa kata kerja? Sebab. Meja tak tersantai. Sebab. Okey, Meja. nak tahu ayat tu kata kerja ke ataupun ayat kata nama, awak tengok perkataan yang paling awal, perkataan pertama. Perkataan pertama apa? Meja. Meja, bagus. Meja. Okey, meja ni kata nama ke kata kerja? Kata kerja. Astaghfirullahalazim, kata kerja. Ya Allah. Kata kerja ni macam buat, pukul, makan, minum, apa lagi? Tembak, main PUBG kan? Tembak, nyorok, lompat, tenggelam. Tu kata kerja. So kalau meja kata nama. So kalau meja atas lantai ni adalah ayat kata Nama. ya, bagus. Ayat kata nama. Kata kerja lagi. Meja atas lantai adalah ayat kata Kerja. hai Allah, ya Allah. Ayat kata Nama. nama. Kenapa kata nama? Sebab meja kata
Nama. Okey, boleh faham tak? Faham. Faham. Tak faham ini bahasa Melayu ni, bukan bahasa Arab ni. Faham. Faham dah Okey. Sekarang ni ayat yang kata kerja. Kita nak masuk yang kedua, ayat kata kerja. Yang dua ni Aisyah dan juga meja ni ayat kata nama. Okey. Ayat kata kerja contohnya apa? Duduk. Duduk tu. Duduk kan. Duduk. So. Nasi. Makan Aisyah nasi. Dalam bahasa Melayu, makan Aisyah nasi ini salah. Dalam bahasa Melayu salah. Tapi ustaz just buat nak buat contoh je. Jangan buat ayat ni dalam bahasa Melayu. Kang memang kena pangkah. Makan Aisyah nasi. Okey. Patutnya Aisyah makan nasi. Okey. So contoh ini contoh saja. Okey, makan Aisyah nasi. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Ayat ni mula dengan kata kerja ke kata nama? Kata kerja. Okey, kata kerja. Apa kata kerja dia? Makan. Makan. Bagus, makan. Okey, so makan ni, bila makan ni kata kerja, maka ayat ni, semua ayat ni, makan Aisyah nasi adalah ayat kata Kerja. Bagus. Okey. Contoh lain. Duduk. Alif atas. Alif duduk alif atas kursi. Alif, ayat ni kata kerja ke ayat kata nama? Oh, Alif. Ayat ni ayat kata kerja ke ayat kata nama? Duduk kata kerja ke kata nama? Kata nama. Kata kerja. Apa dia? Kata kerja. Ya, kata kerja. Duduk tu perbuatan. Kata kerja. Bagus. Jadi ayat ni adalah ayat kata Kerja. senang je. Sama lah macam bahasa Arab. So jumlah ismiyah ayat yang digunakan dengan kata nama. Jumlah fi'liyah ayat yang digunakan dengan kata kerja. Dah, kerja. Macam ni lah contohnya. Aisyah makan nasi. Contoh dalam bahasa Arab, Aisyah makan nasi. Aisyah makan bahasa Arab makan. Akala. Aisyah perempuan. So akala fi'il madhi, kalau perempuan tambah Sama tutup. bulan. Tak buka. Ni fi'il madhi. Bukan tak berbutuh Fi'il. Tengok fi'il. Fi'il madhi. Yang ni fi'il madhi. Kita tengok dia punya bawah dia. Ya, ni seorang perempuan. Ni perempuan lah. Aisyah kan seorang perempuan. So dia tambah ta buka. Okey, so kat sini dia tambah ta buka jugalah. Mana tadi? Tak keluar dah. Ni dia. So Aisyah akalat. So tambah ta buka. Aisyah makan nasi apa? Nasi bahasa Arab. Aruz. Proton aruz. Maksud dia proton nasi. Okey. Aruz tu maksud dia nasi. Maknanya kalau kita dengar proton arus kat luar tu, proton arus yang besar tu, sebenarnya maksud dia nasi lah. Proton nasi. Nanti buat teka-teki. Apa proton yang nasi? Jawapannya arus lah. Sebab arus maksudnya nasi dalam bahasa Arab. Okey. Aisyah akalat arus. Okey, perkataan pertama dalam ni ayat ni perkataan pertama dia adalah Aisyah. Aisyah adalah kata nama. So ayat ni ayat kata nama. Bagus. Dalam bahasa Arab ayat kata nama adalah jumlah ismiyah. Yang ni jumlah ismiyah. Tak tahu sebut. Jumlah ismiyah. Yang bawah ni jumlah Okey, jumlah ismi dan juga jumlah fi'liyah. Habis. The last one. Kita belajar jumlah ismiyah je hari ni. Kita
tekankan pada jumlah ismiyah sahaja. Makna kalau Ustaz kata jumlah ismiyah, ayat tu dimulakan dengan kata nama. Okey, so tengok ayat ni. Ni apa gambar pakcik ni? Gambar pakcik ni sebenarnya ni cerita sebenarnya ni. Cerita seekor burung dengan pakcik. Cerita Arab lah. Habislah cerita dia. Tak nak cerita. Kalau cerita sekarang nanti habis lah. Okay. So cerita dia ni ada sambungan dia. Ni. Itu dia. Asyik ada bahasa Inggeris. Ni. So, kalau awak baca ni insya-Allah boleh faham. Tapi tak nak baca cerita tu. Kita baca sikit dulu. Okey. Cerita ni Ustaz dah buatkan ayat pendek. Ayat bawah ni. Semua ni ayat lah ni. Okey, ayat-ayat ini semua ni adalah ayat yang jumlah ismiyah ataupun ayat yang mula dengan kata nama. Okay, contoh al-usfuru sami'a sawta ajuzin yasruhu. Okey, lepas tu ada titik. Noktah lah. Okey, bila ada noktah kat sini maknanya ini semua satu ayat. Ni satu ayat pertama. Okey, ayat pertama, perkataan pertama ada alif lam. Kita belajar di atas ni. Kalau ada alif lam, ni boleh ada alif lam. Bila jumpa je ada alif lam, maknanya dia adalah isim, kata nama. Jadi al-usfur ni adalah kata nama dalam ayat ni, ayat pendek ni. Sampai titik je ayat ni. So dia ayat tu mula dengan kata nama, maka ini semua ni adalah ayat kata nama. Faham eh? Okey, dalam ayat kata nama, Ustaz dah buat siap-siap. Al-usfuru sami'a. Al-usfur. Okey, warna biru ni. Usfur la min qarihi lahuwa sauta ajuzin. Al-usfuru sari'an. Al-ajuzu darirun ja'i'un. Al-usfuru syajarati musmirati huwa athimaru. Al-ajuzu. Okey. Yang warna biru pekat ni semua adalah isim, kata nama. Yang merah ni sami'a yadhhabu yasruhu tara asra'a yahmilu. Semua ni kata kerja. Kerja. Warna hijau pula ilaihi wa ila. Boleh lagi. Fi summa bihi ila. Semua ni adalah huruf. Huruf ni ni huruf. So biru kata nama, merah kata kerja, huruf adalah warna hijau. Okey. So warna hijau adalah huruf, biru ini adalah kata nama, merah adalah kata kerja. Okey. Ni dengar elok. Ni penting ni. Yang ni penting kenapa? Sebab lepas ni awak akan jawab soalan kuizis. Awak kena jawab soalan kuizis. Soalan kuizis tu ada 10 soalan. Okey, dalam 10 soalan kuizis tu Ustaz bagi soalan tentang ni je. Kalau awak faham ni semua, awak faham ni semua, insya-Allah awak boleh dapat 10/10. Kalau awak tak faham ni semua, awak susah nak dapat 10/10. Syarat nak dapat 10/10 dalam kuizis tu, dia ada 10 soalan tu kan. Syarat nak dapat dia, awak kena salin dulu siap-siap. Ni fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' ni. Nanti awak tengok YouTube lah. Awak Ustaz rakam ni, tengok rakam ni. So nanti awak tengok YouTube, nanti awak tengoklah, awak tulis. Dah salin dah sebenarnya kat sekolah itu. Kalau nak salin lagi cantik, boleh salin balik ni. Kalau fi'il ni fi'il madhi, fi'il mudhari' yang ada ya kat awal ni, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Kalau fi'il madhi fa'alu yang kita dah hafal, wa fa'alahu ma fa'ala, itu fi'il madhi. Okey. So dengar elok Tak faham tanya Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang awal ni, point yang paling awal ni, paling atas ni, ini mufrad. Mufrad ni maksud dia satu. Okey, satu. Kat mana satu tu? Yang bergaris tu semua satu. Ni usfur satu, usfur kat sini satu, ni pun satu, huwa ni pun seorang, satu juga. Huwa kat sini pun maksud dia seorang.
Okey. Ustaz dah bagi tahu dia tadi dekat belah atas untuk isim dia boleh ada bilangan dan boleh ada jantina. Syamsun satu perempuan, mudirul madrasah tengok perkataan awal tidak ada ta bulat, maknanya dia lelaki, seorang lelaki. Talibatani kerana dia ada ta alif nun. Nah ni ta alif nun maknanya dia dua orang perempuan. Okey, sekarang ni cuba tengok al-usfur. Sir. Usfur ni maksud dia seekor burung. Burung kuning ni lah. Burung lah, burung. Usfur ni burung pipit so. Okey. So burung al-usfur ni berapa orang? Seorang kan? Saya dah sebut tadi seorang kan? Okey, laki ke perempuan? Apa dia? Laki perempuan? Laki. Ya, lelaki. Kenapa lelaki? Tu sebab. Kenapa lelaki? Ni tengok ni. Bila terkejut saya. Bila tidak ada ta bulat. Macam ni. Ta bulat. Ta marbutah lah. Ni ta marbutah ni. Ni ta marbutah. Bila tak ada ta marbutah, maknanya dia lelaki. So, ni ta marbutah ni yang Ustaz dah beritahu tadi. Ta marbutah ni tanda perempuan. Ta marbutah boleh jadi macam ni. Boleh macam dinosaur, tengok muka dia kan. Jadi macam muka dinosaur. Dia punya leher dia, lepas tu kepala dia. Lepas tu ada dua titik ni apa? Dua titik ni dia punya signal dia. Okay. So kalau awak nampak bentuk macam dinosaur ni, atau ada titik dua, ataupun bentuk macam ni. Tak tulis ni. Ni. Ni bentuk apa ni? Ni mata, ni mulut. Macam sotong kan. Ni mata, ni mulut. Sotong pula. Okey. Bila awak nampak mata dua ni, lepas tu ada mulut, ataupun dalam bentuk macam ni, dinosaur ni, ada leher dia, lepas tu ada kepala, lepas tu ada apa benda atas ni? Okey. So ini adalah tanda dia perempuan. Okey. So dalam tadi, bawah ni, ada usfuru. Ada tak tanda tadi? Tak ada kan? So kalau tak ada, maka dia adalah lelaki. Okey, bila al-usfur lelaki, sebelah dia warna merah ni adalah fa'il. Ingat warna merah ni fa'il. Okey, usfur tadi awak dah cakap. Awak dah cakap. Ustaz dah beritahu. Dia adalah satu orang lelaki. Okey, sami'a. Bila sebelah dia, bila isim dekat awal itu seorang lelaki, fa'il yang warna merah ni pun mesti satu orang lelaki. So, ni pun kena satu L. Ustaz macam mana nak buat satu L untuk apa nama ni? Untuk fa'il saya tak tahu. Okey, kalau usfur ni dia tak ada tambah apa-apa, maka dia seorang lelaki. Kalau fa'il nak tahu dia lelaki ke perempuan macam mana? Tengok. Ni. Tengok ada kalau ada karma. Ada apa? Tengok ni. Okey, tengok fa'il madhi dan juga fa'il mudhari'. Ingat yang warna merah ni. Yang warna merah ini, bila awak nampak je warna merah, awak rujuk ni. Fa'il madhi dan juga fa'il mudhari' ni. Nanti awak rujuk balik dalam video YouTube ni. So, bila awak nampak sami'a ni seorang lelaki, sami'a ni fa'il apa ni? Fa'il madhi. Sebab ada tiga kan? Sin, mim, ain. So, samalah dengan ni. Fa, ain, lam. Ada tiga juga. So, apa yang satu, okay, sami'a ni berapa orang ni? Huwa kan? Huwa berapa orang? Satu orang lelaki. Boleh faham tak tu? Faham tak tu? Senyap. Faham eh? Okay.
baris yang paling awal satu kataan yang ni je ubah Yang isim ni tak payah ubah. Ni tak payah ubah. Ni tak apa-apa ni. Yang ni je ubah. Merah yang pertama ni. Merah kedua ni tak apa. Merah kedua ni nantilah di situ. Okay. Contoh lain. Al-usfuru toro. Toro ni seorang lelaki juga. Okey. Seterusnya, al-usfuru ni seorang lelaki. Asra'a ni fi'il apa ni? Fi'il madi. So, ni dikira seorang lelaki juga. Okey. Huwa, dia tukar pula. Huwa ni maksud dia seorang lelaki. Okey. Yahmilu. Bila yahmilu ni bukan fi'il madi macam tadi Asra'a fi'il madi. Ustaz beritahu awal Tara fi'il madi. Sami'a fi'il madi. Okey, bila masuk yahmilu dia fi'il mudhari'. Yadhhabu dia adalah fi'il mudhari'. Okey. So bila fi'il mudhari' huwa ni maksud dia seorang lelaki. Kalau fi'il mudhari' seorang lelaki, apa dia fi'il mudhari' seorang lelaki? Huwa jugalah. So apa dia? Yaf'alu. So tambah apa? Tambah ya di awal. Apa pula keluar macam ni? Okey. Tambah ya di awal. Apa ni? Nakal ni. Tepi. Yang ni dah. Huwa seorang lelaki. So yaf'alu ni dia tambah ya di awal. So ini tanda dia seorang lelaki. So huwa yaf'alu. Al-usfur Sami'a ni fi'il madi. So tengok kat sini fa'ala. Lepas tu kalau fi'il mudhari' huwa yahmilu. Tengok fi'il mudhari' pula. Huwa yaf'alu tambah ya, ni pun tambah ya. Okey. Faham ke tidak? Tak faham sangat. Okey, tak apa, tak faham sangat. Kita tengok contoh lain pula. Tengok contoh lain. Okey, tengok contoh kedua. Yang bawah ni. Yang bawah ni musanna ni maksud dia apa? Maksud dia dua. Dua. Okey. So, apa beza yang atas? Beza dia perkataan yang bergaris Ustaz buatkan dia jadi dua. Jadi dua. Jadi apa? Dua. Tandanya apa? Tambah alif nun lah. Isim kalau nak jadikan dua tambah alif nun. Kalau dua laki lah. Kenapa alif nun bukan tak alif nun macam tadi? Kerana dia lelaki. Al-usul tadi saya dah beritahu dia lelaki. So usfura ni pun dua orang burung lelaki. Dua orang tak. Dua ekor burung yang lelaki. So tambah alif dan nun. Okey. Bila kalimah yang kedua ini adalah lelaki, boleh? Maka fi'il selepas dia, fi'il ni warna merah ni, fi'il yang selepas dia adalah sami'a pun kena jadi dua lelaki. Isim ni dua lelaki, so fi'il ni pun kena jadi dua lelaki. Boleh faham? Dah siang-siang macam ni, pening sikit lah. Okey, sama macam atas. Al-usfur satu lelaki, sami'a ni pun satu lelaki. Al-usfura ni dua lelaki, sami'a ni maksud dia dua lelaki. Sami'a maksudnya dua lelaki. Macam mana nak tahu dia dua lelaki? Tambah alif di hujung. Mana dia? Okey ni. Ni. Huwa tadi seorang lelaki. Kalau huma dua orang lelaki, dia tambah apa ni? Ni. Fa ain lam. Ni apa? Ini tanda alif. Alif. So maknanya dia tambah alif. Fa ain lam dan alif. Fa ain lam asal. So kalau untuk dua fa ain lam alif, dia tambah alif. Ni ada orang tak ni? Sonyap je. Okey. So dia tambah alif dekat hujung. So kalau untuk dua lelaki, tambah alif di hujung. Untuk fi'il madi.
fi'il madi sahaja. Okey. Torun ni, toro ni, fi'il apa tadi? Saya dah sebut atas ni, toro. Toro, ni toro. Toro ni saya dah sebut tadi, fi'il madi. Fi'il madi mana? Sami'a, toro, asra'a. 3 ni fi'il madi. Yahmilu dan juga yadhhabu, fi'il mudhari'. Ustaz Yasrukhu ni kenapa biarkan? Tak pakai. Tak keluar dalam kuisis. Okey, sebab tu saya tak sebut. So ingat dalam ni yang awak kena tahu dan kena hafal, kena fokus, ada 3 fi'il madi, sami'a, tara dan juga asra'a, dan ada 2 fi'il mudhari', iaitu yahmilu dan juga yadhhabu. 3 fi'il madi dan 2 fi'il mudhari'. Okey, so perkataan sami'a kat sini, bila nak jadikan dia 2, maka awak kena ikut kaedah fi'il madi. Fi'il madi ni, fa'ala huwa, fa'ala huma, fa'ala. Okey, bila fi'il madi 2, tambah 2 laki, tambah alif di hujung. So sami'a yang asalnya macam ni, sin mim ain saja, tambahlah alif dekat hujung ni. Jadilah 2. Sami'a tu 2 laki. Okey, perkataan yang sama juga, toro. So toro kat sini asal dia. So bila dia fi'il madi, awak nak jadikan dia 2 orang lelaki, tambah alif. So jadilah toro, toro. Dan yang ketiga untuk fi'il madi, al-usfur seorang lelaki, asra'a pun 1 orang lelaki. Bila jadikan 2 lelaki, al-usfur 2 lelaki, asra'a ni pun jadikan 2 lelaki, so tambah alif di hujung, macam kawan-kawan dia yang sebelum ni. So toro tambah alif, sami'a tambah alif. Okey, bila masuk fi'il mudhari', okey, ya, yang ni fi'il mudhari' yang atas ni, huwa yahmilu, huwa yahmilu. Okey, sekarang ni jadikan huwa ni, Ustaz jadikan dia 2. Bila huwa jadikan 2, huma lah. Huwa jadikan dia 2, huma. Okey, bila huma, yahmilu ni asalnya seorang, awak kena jadikan dia 2. Yahmilu ni seorang lelaki. So untuk 2, dia jadi apa? Yahmila ni. Kenapa yahmila ni? Okey, yang ni fi'il madi Yahmila ni, yahmilu ni fi'il mudhari'. Ni yahmilu ni fi'il mudhari'. So tengok balik dekat dalam fi'il mudhari' punya nota. Okey. Yaf'alu seorang lelaki, kalau huma iaitu 2 lelaki, yaf'alani, tambah ya, tambah alif, tambah nun. Okey, ya kat sini dah ada siap tambah, so tak payah tambah lagi. So daripada yahmilu, ya dah ada, tambah apa tadi? Yahmilu, yaf'alu, yaf'alani, tambah alif dan nun di hujung. Ya kat sini kekalkan. So ya kat sini kekalkan. Lepas tu awak kena tambah alif dan nun di hujung. So dia jadilah yahmilani. Yahmilani untuk 2 orang lelaki. Sebab itulah jawapan dekat bawah ni, huma yahmilani. Ni dengan ni sama tak? Sama. Okey. Dan yang terakhir, huma yang kat sini, huma 2 orang lelaki. Yadhhabani pun sama, 2 orang lelaki. Asal dia yadhhabu. So bila 2, kekalkan ya kat sini, ikut kaedah ni lah. Kekalkan ya dekat sini, dekat ni, kekalkan. Lepas tu tambah alif dan nun. So kekalkan ya dekat yadhhabu ni, yadhhabu asal ni, yadhhabu ni kekalkan ya dia. Lepas tu bezakan, kalau huwa ni seorang, huma ni 2 orang. So ini tambah alif nun. Yang ni tak payah tambah apa. Tu saja cara dia. Okey, dan yang ketiga, okey, untuk 3, jumlah 3. Okey, yang ni jumlah untuk 1, ni jumlah untuk 2 dan ni jumlah untuk 3. Okey, 3 jamak untuk burung, untuk usfur ni, dia punya jamak dia ataupun dia punya 3 bilangan dia adalah asafiru.
Kalau 1 usfur. Kalau 2 tambah alif nun. Kalau 3 asafiru. Okey. Asafiru ni maksud dia burung-burung. Plural. Okey, dalam bahasa Inggeris dia plural. Maksud dia burung-burung lah. Ataupun kalau bahasa Inggeris birds. Birds tambah s. Birds. Okey. Dalam bahasa Arab, bila dia jamak, usfur, asafir ni, bila dia jamak ataupun bila dia 3, bilangan dia 3, awak tengok maksud dia. Maksud bahasa Melayu dia. Okey, asafir maksud dia burung. Okey, burung-burung ada akal tak? Mana ada akal? Bila burung-burung tidak ada akal, maka dia automatik jadi seorang perempuan. Kenapa Ustaz? Sebab orang Arab yang cakap. Ustaz ikut je. Macam tu cara dia. Okay, ingat sekali lagi, ulang. Okay, asafir maksud dia burung. Okay, mana-mana perkataan dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat isim, kata nama, yang dalam bahasa Arab, kalau kalimat itu sesuatu yang tak ada akal, tapi bilangan dia jamak ataupun bilangan dia 3, plural, 3 dan ke atas, maka automatik kalimat yang tadi, kalimat yang tak ada akal tadi tu, kan, yang dah ditigakan bilangan dia, dipluralkan bilangan dia, maka automatik dia akan menjadi satu orang perempuan. Dalam bahasa Arab, hiya. Aduh, pening lagi. Tak apa, pening sekarang. Pening-pening dahulu, jangan pening kemudian. Okay. Bagi yang dah salin ni ataupun dah print, boleh terus tulis. So, asafiru sami'a. So, jadikan seorang perempuan kat sini. Sebab asafir ni adalah jamak yang tak ada akal. 3 bilangan burung, 3 burung yang tidak ada akal. Burung memang tak ada akal. Burung ke, lampu ke, pintu ke, sekolah ke, yang tak ada akal, dia akan jadi perempuan. So, burung pun sama lah. So, jadikan satu orang perempuan. Okay, sami'a, satu orang lelaki. Okay, sami'a, fa'ala, samalah, satu orang lelaki. Kalau 2 tambah alif di hujung. Kalau satu orang perempuan apa? Hiya. Okay, kalau hiya tambah ta terbuka. So, jadi apa? Sami'a ni tambah ta terbuka di hujung, jadi apa? Sami'a tambah ta buka. So, jadi sami'at. Okay. Yang kedua kat sini, asafiru, ayat kedua. Al-usfuru toro. Kat sini sepatutnya toro. Tapi toro kat sini kenapa jadi toro? Sebab usfur ni seorang lelaki. Kat sini kenapa jadi toro? Sebab usfuro ni 2 orang lelaki. Kalau kat sini dia jadi apa? Nak tahu jadi apa tadi? Macam tadi. Asafir ni adalah burung, plural, 3 dan ke atas, dan dia adalah kalimat yang tidak ada akal. Asafir ni maksud dia burung, makna burung tu. Okey, burung tak ada akal. Bila tak ada akal, automatik jadi seorang perempuan. So, toro, tukarkan ni satu lelaki ni, tukarkan kepada seorang perempuan. Tambah apa? Ya, seorang perempuan. So, kalau tambah apa ni? Fi'il madhi tambah ta buka mati. Okey. So, kat sini toro salin balik. Ni toro salin balik tambah ta terbuka. Jadi torots. To. Okey, bagus. Seterusnya, okey, untuk kat sini yang kosong ni, okey, al-usfuru asra'a. Ni fi'il madi juga. Okey, bila usfur ni seorang lelaki, asra'a ni pun seorang lelaki. Bila awak jadikan dia 2, al-usfurani asra'a tambah
alif. So usfura ni dua lelaki, asra'a dua lelaki. Masuk al-asafi. Asafi ni adalah satu perempuan macam tadi kan. Macam yang ayat yang sebelum dia ni. Ni pun satu perempuan. Ni pun satu perempuan. So al-asafir ni pun satu perempuan. Ini kena jadi satu perempuan juga. So asra'a, perkataan asalnya salin balik. Asra'a untuk satu ni itu asal lah. So salin asra'a. So kalau untuk seorang perempuan tambah apa? Fi'il madi tambah ta. So asra'at. Jadi okey, betul lah ni. Ni betul. Ni betul. Ni betul. Awak buat macam ni sampai sejuk hati ustaz. Okay. Last. Hiya 40. Okey, apa dia 40 ni? Ni yahmilani. Okey, asal perkataan ni yahmilu. Okey, yahmilu. So kat sini patutnya jadi yahmilu. Okey. Tapi yahmilu ni untuk dengar yahmilu ni untuk huwa. Sekarang ni awak tengok ni hiya, seorang perempuan lah, hiya. So dia jadi apa? Dia bukan yahmilu. Dia adalah tak ada ni. Ya ustaz ni tambah ta hujung dia. Ini fi'il madi. Ustaz dah kata yahmilu ni fi'il mudhari'. Yahmilu ni fi'il mudhari'. Apa lagi? Yahmila ni pun fi'il mudhari'. Kat sini pun samalah, kenalah jadi fi'il mudhari'. So tengok fi'il mudhari' ni fi'il madi, fi'il mudhari' yang ni. Tengok hiya. Okey, fi'il mudhari'. Hiya tambah apa ni? Kalau hiya tambah ta di awal. So yahmilu dia tambah yahmilu dia tambah ya di awal. Tengok yahmilu dia tambah ya di awal. Dia sama macam huwa ni. Ya di awal. So bila dia jadi hiya, seorang perempuan, ya tadi ada tak? Ya kat ni. Ada tak ya dah? Tak ada. Ya ni dia dah ditukarkan menjadi ta. So yahmilu kat sini sebelum dia hiya, maka kat sini kita jadi tahmilu. Jadi tahmilu. Okey, dan yang terakhir yadhhabani untuk huma, yadhhabu untuk huwa. So kalau hiya macam ni juga perkataan asal dia. Okey, yadhhabu tadi asal yadhhabu. So yadhhabu ni untuk ni huwa. Sekarang ni dia nak hiya fi'il mudhari'. So kalau fi'il mudhari' tengok sini. Tak ada orang dah. Okey, kalau fi'il mudhari' tambah ta. So yadhhabu kat sini tambah ta. Jadilah tazhabu. Okay, jadilah tazhabu. So inilah jawapan yang betul untuk yang paling bawah ni. Al-asafiru sami'at. Al-asafiru tarat. Al-asafiru asra'at. Hiya tahmilu. Hiya tazhabu. Okay, ini betul. So habislah pelajaran kita untuk hari ini. Jadi kerja rumah awak adalah pertama salin ni. Oh, banyaknya ustaz kena salin. Memanglah banyak, kerja 1 minggu kot. Ni kan kerja 1 hari, ni kerja 1 minggu. Okey, salin semua ni. Okey, lepas dah salin semua ni, ni pun sama salin. Gambar ni tak payah gambar, tak payah lukis. Tak payah, terus je. Jumlah ismiah terus yang bawah ni. Buat ni. Buat ni semua, salin. Kalau rajin, buatlah warna-warni sikit. Ni warna merah, ni warna biru, yang ni warna hijau, warna apa lagi? Warna coklat ke, warna purple ke, warna pink ke, ataupun awak nak highlight kan pun boleh. Yang ni highlight biru, ni highlight merah, ni highlight kuning. Ikutlah cara masing-masing. Okay, dah salin ni semua. Yang ni asalnya kosong. Asalnya kosong. So awak buat jawapan dia macam ni. Salin balik jawapan dia macam ni. Okey, lepas dah siap semua ni, cuba fahamkan tiga-tiga ni dahulu.
Dah faham, betul-betul faham, baru pergi dekat soalan kuisis yang Ustaz bagi tadi. Dekat dalam grup WhatsApp ada soalan kuisis. Okay, bolehlah buat soalan tersebut. Okay, buatlah soalan kuisis tu. Ustaz nak kata dah, kalau awak dapat, okay, kalau awak dapat apa nama ni, kalau awak dapat buat, kalau awak dapat faham ni, bukan ni tak masuk. Okay, kalau awak dapat faham pelajaran kita yang tadi, yang ni lah. Okay, okay, tak keluar. Okay, kalau awak faham yang bawah ni, awak faham sungguh-sungguh cara nak buat ni, cara nak tukar ni, cara 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 tukar je. Awak kalau faham cara tukar, insya-Allah awak tahulah dan awak boleh dan mampu nak menjawab soalan dalam kuisis tersebut. Okey, insya-Allah saya doakan semua berjaya. Dia terkeluar ni sebab line ke apa ke, wallahu alam lah. Lepas ni kita cuba perantara yang lain. Kita jumpa Skype ke apa ke, insya-Allah. Okey. Oh, lupa nak share screen. Subhanallah. Okeylah. Tak pun, nasib baik rakam. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw